أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلاة وسلاما على سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا ممن يتبعون القرآن فقادهم إلى الجنة ولا تجعلنا ممن يتبعهم القرآن فقادهم إلى النار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وشفاء أمراضنا ومنهاج حياتنا وشفيعا لنا يوم القيامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Malam ini mari kita sama-sama syukur pada Allah SWT dengan hidayat taufiknya, riayah inayah dari Allah, kita boleh ada peluang habuai untuk cari ilmu supaya menjadi bekal hidup kita dunia sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat mardatillah. Malam ini insya-Allah taala maudhu' kita nak ngaji atau nak belajar hubungi dengan Quran. Karena start we maudhu' untuk kita cara malam ni atau untuk ngaji, mengingati menjeli ilmi kita pada malam ini hakikat Al-Quran dan kelebihan-kelebihan Quran. Saya sedia 2-3 muka, insya-Allah sekadar apa masa yang diberi izin oleh Allah untuk kita sama-sama mari mengingati. Kerana kita ada sebut kata Quran ni, Al-Quran dusturuna. Quran adalah lambaga hidup kita. Quran satu lambaga dan atau cara hidup manusia di dunia ni. Cara rekahlah kerana 2-3 muka ni. Tengok, Al-Quran adalah roh dan cahaya bagi hidup manusia. Bagaimana firman Allah, awa man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang asalnya dianggap mati, khususnya hati dia, itu royak hakikat manusia pada asal. Jadi manusia ni asal dia dikira kata mati, maka kami menghidupkannya. Itu Allah Subhanahu Wa Taala lah yang nak menghidupkan manusia yang telah mati. Khususnya manusia walaupun nyawa dia ada nyawa, tapi dikira kata mati, nasbah jiwa dan hatinya. Maka Tuhan hidup hati yang mati dan jiwa yang mati tadi dengan Al-Quran dan iman. Dua ni. Sebab Quran lah yang Tuhan turun mari hatta manusia untuk jadi manusia tu hidup. Kalau tak ada, orang panggil mayat jalan. Manusia tidak baca Quran, walaupun dia ada nyawa, ada gerak, ada jalan, hakikat mati. Sebab nak hidup manusia dengan punca daripada Al-Quran dan iman. Dan kami jadikan baginya cahaya yang ia dapat berjalan dengannya di kalangan orang ramai. Mana seramai-ramai manusia di atas dunia ni lah yang Tuhan buat turun Quran. Dengan Quran tu ada manusia tu boleh beriman dengan Quran, boleh menjadi hidup manusia, ada cahaya boleh jalan. Dan itu gelak gelemak.
Tak ada Quran, tak ada iman, duk berjalan atas dunia dengan gelap, dengan jahiliah, dengan keadaan deraka dan dengan keadaan kufur dan maksiat. Cahaya yang Tuhan buat turun Quran untuk nak dapat iman manusia tadi boleh jalan atas dunia ni dengan apa? Dengan cara beramal soleh. Yang kedua menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang beriman. Hidup dia usaha cari amalan soleh. Kita tahu belaka dah amal soleh ini tolak daripada niat ikhlas, jangan syirik. Yang kedua betul dengan sunnah Nabi. Jadi amal soleh. Kalau tak ada gitu, seperti mana orang yang tinggal di atas dunia ni dengan keadaan gelap gelita, iaitu dengan kufur, syirik dan deraka pada Allah, yang tidak dapat keluar sama sekali daripadanya, daripada kufur dan gelap gelita. Kerana Quran ni yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Aduk lagi gelap waktu baik dalam cerah, daripada kafir kepada Islam. Sebab itulah berkata Ibnu Mas'ud, terkenal sebagai seorang sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, dia katakan, man aradal ilma falyusawwiril Quran fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Sesiapa yang mahukan ilmu, maka hendaklah ia mempelajari dengan cara bersungguh-sungguh akan isi Al-Quran. Dia nak ilmu yang sebenar, suruh dia ngaji Quran dengan cara sungguh-sungguh, bukan macam main-main sambil lewat dak. Kerana sesungguhnya dalam Al-Quran itu berada ilmu-ilmu daripada orang yang dulu dan orang-orang yang belakang. Quran royak habis dah. Quran ni Tuhan royak habis daripada ambil awal-awal manusia orang dulu, ambil daripada tak hingga sampai kiamat. Dia royak habis. Lagu mana sejarah ya? Daripada tak mari kepada sejarah Nabi Nuh, mari sejarah kepada Nabi, semua Nabi royak habis dalam Quran. Kerana Al-Quran itu hukum daripada 900 ayat ni, atau 1000 lebih ayat, hukum fiqh tak lebih daripada 200 ayat. Lepas tu banyaknya royak sejarah. Itu hakikat Quran. Sebab tu Imam Syafi'i kata, ilmu yang sebenar hanya tubik mari Quran dan hadis atau sunnah Nabi. Lain daripada Quran. Kalau ilmu yang tak tubik mari daripada humi Quran, daripada hadis Nabi, ilmu yang sia-sia. Ini Imam Syafi'i kata. Tengok kelebihan Quran. Al-Quran adalah tali Allah yang memandukan ke syurga. Sabda Nabi, inna hadzal Qur'ana sababun tarfuhu biyadillah wa tarfuhu bi aidikum. Masya-Allah. Sesungguhnya ini Quran adalah seutas tali, satu jirat satu tali, di mana sebelah tepi atas berada di tangan Allah Al-Alimul Hakim, manakala di sebelah yang lain pula berada di tangan kamu, tangan manusia. Manusia tu adalah yang sangat dhaif, sangat lemah. Tuhan yang sangat kuat. Nabi banding bahawa Quran ni seolah satu tali, satu jirat, satu utas tali, satu potong jirat, hujung tali so lagi duduk di Allah, dan hujung tali so lagi itu di tangan manusia. Sedangkan manusia itu adalah lemah, yang sedang berada di tengah gelombang fitnah dunia yang cukup menggoda. So tali lagi kita duk pegang keadaan sebelah lek kita ni, duk tengah-tengah gelombang fitnah dunia ni, segala tipu daya. Masya Allah. Putus tali itu tak ada. Kita ada tali lek ni, Allah ada tali lek ni. Kita tak pakai tali Quran habis. Masya Allah. Terserah kita nak pegang kuat tera mana. Quran adalah syafaat ke syurga. Tengok, ni semua Nabi wari banding mudah faham kali, tak ada payah-payah lagi. Nabi kata Al-Quran syafi'un musyaffa' wa mahillun musaddaq, man ja'alahu amamahu qadahu ila jannah wa man ja'alahu khalfa zahrihi saqahu ila an-nar, waliyadzu billah.
Al-Quran ialah pemberi syafaat untuk we pertolongan. Kerana kita duk ngaji sok mudah. Semaya boleh syafaat, puasa boleh syafaat, Quran boleh syafaat. Nabi kata Quran ni satu benda, satu ibu yang boleh tolongnya kepada kita, tolongnya kepada manusia, khususnya di hari kiamat. Kerana di hari kiamat Quran yang jumpa dengan Tuhan, ya Allah, wilah izin pada dia nak tolong kepada sianu bersianu, kerana dia ni kau duk atas dunia, duk baca dia juga, duk baca dengan dia, duk ngaji, nak faham dia, duk amal dengan dia, maka izinlah saya ni untuk nak tolong pada dia, maka Tuhan izin pada dia, maka Quran itu bersyafaat. Quran satu benda boleh tolong kita, bukan qadar dunia, akhirat lebih-lebih lagi. Pertolongan yang ditolongkan oleh Allah. Yang kedua, Quran menjadi peguam yang dipercayai terhadap sahabatnya. Masya Allah. Siapa yang menjadi Quran itu sebagai pemandu hidup, nescaya ia membawa kepada syurga. Siapa-siapa, mana-mana orang ambil Quran, wi jadi pedoman hidup dia, bawa cara hidup dia. Hidup dia bawa Quran. Quran lah ajar dia cara hidup nak lagu mana atas dunia. Bila ia ambil Quran sebagai pemandu hidup atas dunia, Quran itulah bawa dia pergi kepada syurga. Allah menja'alna minhum. Sebaliknya siapa yang menjadikannya, jadikan Quran itu pula di sebelah belakang. Ambil Quran tak di belakang. Tak baca, tak ngaji, tak faham, tak buat amal, tak ada ikut Quran, nasya Quran menolaknya. Nolak orang hak duk tak Quran di belakang dia tu supaya masuk jatuh dalam neraka. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Itulah Quran kata, Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Quran hujjatun laka. Kalau mu baca Quran, faham isi Quran, wa amal dengan Quran, Quran tu lagi balah dengan Tuhan supaya nak hujah bagi kamu, supaya kamu dapat masuk syurga. Kalau mu duk atas dunia, tak ada duk baca Quran, tak ada duk nak ngaji tafsir, tak ada nak faham isi Quran, apa lagi nak buat amal dengan Quran? Quran hujjatun alaika. Quran buat hujah dengan Tuhan nak masukkan kamu mana hujjatun laka ni, wa ala saya kata kita ni orang yang derhaka kepada Quran, yang tak beriman dengan Quran dan tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadzubillah. Jelas-jelas lagi Al-Quran mengangkatkan darjah hidup manusia. Berdoa Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkatkan darjat beberapa kaum dengan sebab mereka menerimakan Al-Quran. Pia-pia yang terima Quran sebagai ajaran hidup dia, mari duk cara dengan Quran, Quran lah akad darjat dia. Pekat kan kita tu. Hak kita duk nak pekat, nak kan, nak puji, nak masyhur, nak lebar, nak gapo, ambil melalui dengan Quran. Quran akad darjat. Allah menja'alna minhum. Sebaliknya ia merendahkan beberapa kaum dengan sebab mereka menolak Quran. Walaupun dia ni pekat tinggi yang diletak, yang dipilih, yang dilatih oleh manusia, tapi di sisi Allah Tuhan sendiri merendahkan, mana menghina, melekeh, buat menjadi perih hidup dia sebab ia menolak Quran. Alhamdulillah. Sebab tu Sayyidina Umar kata, kita ni dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Bila kita masuk Islam dah, kita terima Quran sebagai ajaran kita, kita dimuliakan oleh Allah. Dan siapa yang tidak dimuliakan oleh Allah, tidak menerima Al-Quran, seseorang itu akan menghinakan oleh Allah. Tuhan sendiri menghina dia. Sebab tu sifat orang mukmin cari kemuliaan darjat yang diberi oleh Allah. Jangan dia cari kemuliaan yang diberi oleh manusia. Dalam Quran Tuhan tanya fak munafik. Fak munafik, golongan munafikin, dia cari kenamaan, kemasyhuran, kepujian, pekat daripada orang kafir. Ayabataruna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Ayabtaruna
Hei fofok munafik, apakah mung duk usaha cari sebab-sebab nak dapat kemuliaan di sisi mereka itu orang kafir? Kerana orang munafik dia tak ada beriman kepada Allah kali. Zahir kata dia beriman, le perut dia tu kufur. Dia cari kemuliaan, darjat, pekat, kepujian, apa semua di sisi orang kafir. Tuhan kata fa innal izzata lillahi jami'a. Hak pekat kemuliaan yang sebenarnya adalah di sisi Allah. Fa innal izzata, sesungguhnya kemuliaan itu lillah jami'an, semuanya. Oleh itu marilah kita akadkan darjat hidup kita dengan menerima Al-Quran, baca, ngaji, faham, usaha boleh buat amal, insya-Allah. Mudarasah Al-Quran, supaya setiap orang dapat membaca dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran serta mempelajari isinya, maka di antara cara yang digalakkan oleh sunnah Rasulullah SAW iaitu mudarasatul Quran di antara beberapa orang secara halaqah. Karena hadis Nabi SAW, tengok hadis Nabi. Nah, hadis Nabi panjang tu. Sesungguhnya seseorang daripada kamu keluar pada tiap-tiap pagi ke masjid. Pagi hari lagi dia tubik rumah dia pergi masjid, pergi apa? Maka ia belajar 2 keratan ayat. Ngaji 2 ayat. Tak kira ayat panak, ayat panjang. Panak dah pada. Ngaji 2 ayat, ayat apa? Ayat daripada kitabullah, iaitu Al-Quran. Adalah lebih baik baginya daripada nilai harga 2 ekor unta betina. Seorang ni tak ada pergi sejik, tak ada ngaji ayat Quran, tak ada dia panggil satu ayat sama dengan seekor unta betina. Unta ni yang maha tina. Unta maha tina. Nah, tina khususnya muda-muda tu makan 2,000 riyal, 20,000 unta seekor tina yang maha tina. Yang tidak hana. Nabi kata orang ni tubik rumah dia pergi sejik, pergi ngaji 2 ayat. Seorang ni tak ada pergi sejik, pergi beli unta 2 ekor hak tina, sedekah unta tina 2 ekor. Nabi kata lebih baik lagi. Lebih baik orang yang pergi ngaji 2 ayat Quran. Kita mari ngaji 2 ayat Quran dengan orang pergi beli unta tina 2 ekor hak sedekah pada orang pakai miskin, lebih banyak pahala orang pergi ngaji lagi. Masya Allah, tak say lagi, tak tahu kita ni jadi gapo tak tahu. Unta tak ada dah, pak kita jangan beli unta, beli kambing pun mikir pamikir. Seluk duit pas seluk duit nak beli kambing, kan nazar kan cari kambing halu yang nazar. Tu hak nazar wajib. Atau 2 ayat dan 3 ayat Al-Quran. Mana tubik daripada rumah dia pagi-pagi ngaji 3 ayat Quran lebih baik baginya daripada 3 ekor unta tina. Ngaji 3 ayat sama dengan beli unta 3 ekor sedekah kau orang. Lebih baik orang ngaji 3 ayat lagi. Begitulah terusnya kalau ngaji 4 ayat, Nabi kata lebih daripada 4 ekor 4 ayat sama lebih baik daripada 4 ekor unta. Kalau banyak lagi berapa bilangan ayat lebih baik baginya daripada beberapa ekor bilangan unta tina. Ada Rasulullah kita ni sebut kata Quran ke Allah. Baca lagi ngaji. Kamu tak ada masa. Bas tadi tanya. Kelebihan banyak lagi. Tu kelebihan ngaji ya. Lek Quran dengar aja. Lek ayat Quran kata dengar boleh 3 dah dengar. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun, boleh rahmat. Dengar Quran tak ada baca ni, tak ada ngaji, dengar tu boleh rahmat dah. Boleh rahmat. Yang kedua boleh adha'afu hasatun mudha'afah, kebaikan yang berganda-ganda. Tengok Tuhan ayat dalam Quran, Tuhan mulia ahli Quran dan larang menyakitinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya lahirlah dari ketakwaan hatinya kepada Allah taala. Dia membesar.
Kita hak kena berhajat besar iaitu syairillah. Syiar-syiar, tanda-tanda sanyalak hak Allah, iaitu Quran. Quran itu dinamakan syairillah. Siapa yang membesarkan Quran, wak mengutamakan Quran, wak nombor satu kan Quran, kerana Quran adalah syairillah, syiar, tanda-tanda sanyalak hak Allah, maka sungguhnya lahirlah takwa hatinya kepada Allah. Itulah timbul hati dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa man yu'azzimu hurumatillah fahuwa khairul lah inda rabbih. Barang siapa yang membesarkan sesuatu yang terhormat di sisi Allah, iaitu Al-Quran lah. Siapa-siapa, mana-mana orang menjunjung, membesar, memuliakan sesuatu perkara yang dihormatkan di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik di sisi Tuhannya. Ada Quran. Quran ni Masya Allah. Tengok hadis pula. Hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW menghipungkan dia antara dua orang lelaki yang gugur syahid dalam perang Uhud. Kerana orang Islam perang Uhud mati 70 orang. Orang Islam mati 70 orang, orang kafir mati 14 orang. Perang yang kedua, perang Uhud. Dalam 70 orang mati perang Uhud tu, berapa orang yang hafal Quran? Bila nak pergi tanah, kerana orang mati syahid ni dia tak ada kena mandi, tak kena mayat, tak kena apa, tak kena kapel dengan kain apa yang ada tubuh dia tu. Sudah kapel, nak masuklah. Kalau pergi di Madinah, pergi ziarah 70 orang hak syuhada di Bukit Uhud. Di antara dua orang hak 70 orang mati syahid dalam peperangan Uhud tu, ada dua orang yang hafal Quran. Yang hafal Quran. Tapi Nabi nak dulu pio hak dua orang hafal Quran. Nabi tanya, siapakah di antara dua orang itu yang banyak hafal Quran? Ni di antara dua orang ni ngapa berapa Quran? Tapi pio hak paling banyak ingat Quran. Maka jika diisyaratkan salah seorang daripada keduanya, si fulan, bahawa Nabi tanya dua orang ni, hak piye lebih banyak hafal Quran ni? Sahabat tanya orang ni, seorang ni lebih banyak hafal Quran daripada orang ni. Orang ni hafal Quran ke? Tapi orang ni lebih banyak lagi. Maka mendahulukannya meletak dalam lihat. Maka Nabi ambil orang hak hafal Quran banyak tu gitane dulu. Mengutamakan orang hak hafal Quran banyak gitane dulu. Nah, hak hafal Quran sikit kemudian. Lepas tu hak tak hafal Quran, kau belakang lagi. Ni nak ayat kelebihan bagi orang yang menghafalkan Quran. Siapa mati dah nak ke bumi, Nabi tanya juga. Di antara dua orang ni hafal Quran, tapi piye hak boleh hafal banyak? Bahawa sahabat ayat tu orang ni, maka Nabi ambil orang hafal Quran banyak tu lah, tanah dulu daripada orang hafal sikit. Dia dari belakang lagi. Aku lebih Quran. Baca tak Quran asal ni. Asal lagi ada. Tu saya tak ada boleh ni. Tengok. Tak ada dalil tu dah di saya ni. Man qara'al Quran wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajjan yaumal qiyamah. Daw'uhu ahsanu min daw'i syamsi fi buyutid dunya. Law kanat fiikum fama dhannukum billadhi 'amala bihadha. Barang siapa yang membaca Al-Quran, ambil Quran baca, pandailah, kena dengan tajwid, dengan makhrajnya, dengan lacanya. Sudah dia baca, dia beramal dengan isi kandungan Al-Quran, maka Allah akan memakaikan dua ibu bapaknya pada hari kiamat mahkota yang sama dengan sinaran matahari daripada matahari yang berada di dunia. Seorang ni ngaji Quran, ngaji Quran ya pandai dah ngaji ya bas wa amal dengan isi Quran.
Hari kiamat esok Tuhan panggil dia. Sianu besianu yang belajar Quran, yang beramal dengan isi Quran, minta dia bawa ibu bapa dia mari. Panggil ibu bapa dia mari, Tuhan ambil buah mahkota, mongkut. Tah, pala dua ibu bapa. Nabi kata mongkut yang Tuhan wi kepada ibu bapa kerana anak yang ngaji Quran dan pandai baca Quran cukup syarat tajwid segala-galanya, lepas tu wa amal. Tak mongkok ataupun mahkota atas kepala ibu bapa dia cerah lebih daripada tari sudah ada cerah atas dunia ini. Orang tengok Allah, masya-Allah, anak kita lalu orang ni mongkok dia cerah pada tari, lebih pada tari ni. Kata sebab anak ia ngaji Quran. Anak ia belajar Quran. Masya-Allah. Lepas tu Nabi kata nah, "Lau kanat fikum" alangkah bagi anak saja ngaji Quran boleh syafaat wi kepada ibu bapa mahkota cerah supaya tari dia kiamat esok di pada mahsyar. Bah apakah fama dhannukum billadhi amala bihadza? Apakah lagi sekiranya bagi orang hak ngaji Quran sendiri dan dia buat amal dengan Quran? Okey tua itulah. Kita ngaji pandai baca Quran, wa amal dengan Quran. Boleh muliakan ibu bapa. Hari kiamat esok Tuhan panggil ibu bapa boh mahkota cerah siapa orang pakai heran. Alangkah baiknya petuah dia nya. Nasib baik dia anak dia boleh ngaji Quran. Pas Nabi kata apakah orang hak ngaji Quran sendiri lebih pada tu. Masya-Allah. Apa lagi kita tak sihat anak kita ngaji Quran. Anak kita tak jauh hatta ngapa Quran, jauh hatta bomo lagi. Tak sihat anak kita pergi ngaji Quran, hatta ngaji pesawak wisawak. Ngajar apa lagi? Allah, masya-Allah. Tak ada. Nabi kata, anak-anak yang ngaji Quran, yang beramal dengan isi Quran, di hari kiamat esok boleh ditolong lagi kepada ibu bapa dia. Hari kiamat bukan dunia. Hak ngaji bomo, ngaji wiswak, ngaji apa tu dunia ya, akhirat nak jamin. Hak ni Nabi jamin di akhirat, ibu bapa boleh pakai mongkot. Kita jam belanja anak kita ngaji habis juta-juta kata-kata ribu, akhirat esok tak boleh perkara. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani. Allah, lari, anak lari ke pok lari ke anak kiamat esok. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seorang-orang lari di antara saudara dengan saudara. Wa ummihi wa abih. Mak ngapok, anak ngapok, adik-beradik, suami dengan isteri pakat lari. Takut kena minta tolong. Ni dak. Anak hatta anak ngaji Quran, wa amal ngaji Quran, ibu bapa hari kiamat boleh pakai mahkota atas kepala. Allahu akbar. Allah menja'alna minhum. Hadis lagi Nabi kata, hadis Ibnu Mas'ud, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharab. Allah waliyazbillah. Sesungguhnya orang yang tidak ada dalam hatinya sedikit daripada Quran. Tak ada ngapa Quran, Fatihah sah. Fatihah pun kena wajib. Hal lain dah ngapa dah. Ngajar Fatihah sah kena Fatihah rukun sembahyang. Hal lain dak. Nabi kata mana-mana orang yang tidak di dalam hatinya sedikit daripada Quran adalah seperti rumah yang rubuh. Orang rumah utuh, rumah buruk yang utuh. Alhamdulillah. Yuqalu ni satu hadis lagi daripada Abdullah bin Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayah taqra'u biha. Allah menjala minhum. Pada hari kiamat nanti Tuhan panggil orang ahli Quran. Hak dia pandai baca Quran, pandai ngaji Quran, reti isi Quran, doa amal Quran, Tuhan kata kana? Iqra. Teruskanlah bacaan Quranmu. Hari ini mau baca lagi, hak mau baca dah dunia dah mau baca pula hari ini. Dan teruskanlah menaiki darjat-darjat surga kamu. Aku nak minta, Tuhan kata, aku nak minta mu hari ini mu bacalah Quran lagi supaya mu dah baca atas dunia gitu.
Kamu duduk atas dunia membaca juga Quran pagi petang membaca. Hari ni pun membacalah. Baca apa? Baca supaya nak tingkatkan naik syurga lebih tinggi lagi. Allahu Akbar. Bacalah sebanyak mana yang engkau telah membaca di masa hidup kamu di dunia, kerana tempat berakhirmu adalah di mana engkau telah sampai ke tempat yang terakhir daripada bacaan. Mana kita dah baca atas dunia ni banyak mana kita baca ayat Quran, suk mana tinggi mereka hanya tu hakat duk cakap tu. Bawa akhirat tu esok suruh baca pula. Baca lagi jangan berhenti baca Quran. Duk akhirat suruh baca lagi Quran. Allah, sedangkan di akhirat tak ada kena buat apa dah. Nah, tak ada buat apa tapi orang duk baca Quran atas dunia tu tu baca lagi. Nak akak tu. Derajat. Surga tu. Orang surga ratus-ratus. Derajat. Surga 8 pintu tapi derajat satu-satu tu beratus-ratus. Nak akak kan lebih tinggi. Allahumma ja'alna. Lepas tu kita baca Quran kita kena doa. Baik imam sudah baca Quran, sudah baca doa saya wi Quran ni. Ni doa di akhir ni. Bacalah. Ni muka yang kepak. Muka yang kepak tu doa yang bersakut dengan Quran. Wa imam kita sudah baca Quran tak khatam berapa khususnya kita bila kita khatam. Bahawa sudah kita khatam Quran baca doa khatam. Nabi kata man qara'al Quran summa da'a. Siapa-siapa sudah baca Quran lalu dia doa. Amma nadaihi 4,000 malakin. Bila dia baca Quran, sudah baca Quran dia doa. Sama ada doa khatam atau tidak khatam, maka 40,000 malaikat mengucap amin dalam doanya. Tuhan hantar malaikat mari 4,000 4,000 malaikat. 4,000 malaikat. Allah, duduk mana mahu? Bahawa kita baca sama ada baca doa yang berhubungan dengan hal ni. Saya sengelai tulis doa muka 4 tu. Nah, sama ada kita khatam atau tidak khatam baca doa lepas baca Quran. Malaikat turun mari 4,000 daripada langit turun mari duk nanti amin hak kita doa. Bila kita kata bahawa kita doa tu doa muka 4. Allahumma ja'alna mimman yattabi'una al-Quran faqadahum ilal jannah. Wahai Tuhan kami jadilah kami daripada mereka yang mengikutkan Al-Quran, ittiba' Quran, membawa kami kepada syurga. Bawa gilah kami masuk syurga. Wala taj'alna mimman yattabi'uhumul Quran. Jangan jadilah kami daripada mereka yang mengikutkan Al-Quran itu faqadahum ilal nar, bawa gi masuk neraka. Bawa kita doa lagu tu 4,000 malaikat kata amin. So malaikat pun cukup dah. Amin mana istajib du'aahum. Hei Tuhan, terimalah doa ya. Masya-Allah. Duk hari-hari kita usaha boleh gapo yang kita buat masuk le doa para malaikat. Supaya kita sedekah. Baru kita sedekah kan ambil pergi mana-mana temu orang pakai miskin, temu putih khairat, temu gapo, kita ambil duit kita buat khairat. Buat khairat tu Nabi kata siapa-siapa buat kebajikan duit dia infak fi sabilillah. Doa malaikat Allah ma'timun fikun khalafa. Hei Tuhanku, beri gatilah apa hak dia belanja. Hak dia infak wala sekuk wala 10 kuk wala banyak mana dia infak fi sabilillah. Allahumma wahai Tuhanku, ati wilah munfiqan kepada orang yang belanja khalafa gati. Nabi kata pagi-pagi malaikat mari duduk tunggu di pintu rumah kita, baru kita ambil duit kita sedekah kepada kebaikan. Malaikat doa lalu dah supaya Tuhan berkati. Kita boleh dah doa malaikat tersorang baru. Hari ni 4,000 malaikat. Habis situ. Tengok muka 3 pula. Muka 3. Rayuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mengenai orang penolakan kaumnya akan Al-Quran pada hari kiamat atau di dunia ini. Firman Allah, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ni Nabi royak dalam Quran kata Rasulullah mengayuha kepada Allah, sama ada umat dulu ataupun umat dia. Ngayu apa? Kerana kaum dia tu hijrah dengan Quran. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Quran. Sesungguhnya kaum aku ni
menjadikan Al-Quran sebagai hijrah, sebagai benda yang tinggal. Hijrah mana tinggal atau tolak. Nabi kata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan ini Al-Quran sebagai suatu perkara yang dihijrahkan. Ambil Quran tak saya nak baca, beli Quran dah belakang. Dia boleh baik tak tah lemari buat perhiasan, saya baca. Lalu Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, orang hijrah Quran lagu mana? Orang hijrah Quran lagu mana? Ni ayat tu bahaya mudarat bagi orang hijrah dengan Quran. Dalam tafsir Ibnu Katsir makruf lah. Kita baca tafsir Ibnu Katsir ni jelas. Setengah daripada hijrah Al-Quran ialah tidak beriman dengan Al-Quran. Satu, tidak beriman. Yang kedua, beriman dah, tidak tadabbur dengan Al-Quran. Pandai baca, tak faham, tak reti, tak ada tadabbur. Karena turun Al-Quran dia tadabbar supaya tadabbur. Yang ketiga, tidak usaha memahaminya. Baca boleh, beriman percaya dah Quran mari daripada Allah, baca pandai dah, tak ada usaha untuk nak memahamikan isi Al-Quran. Tak sah. Hal lain kita baca surat khabar boleh kita baca, surat apa semua tak dunia ni mari fikir daripada manusia kita boleh baca. Quran baca tak sewi faham, tidak usaha memahami, tak sewi reti. Fatihah 17 kali sehari itu tafsir tak boleh lagi. Tidak beramal dengannya, tak faham dah, tak beramal. Al-Quran fi wadin wal Quranu fi wadin. Dia panggil Al-Quran fi wadin wal muslimun fi wadin ukhra. Quran duk satu cara lain, orang Islam duk satu cara lain. Dan berpaling daripada mendengar ataupun mempelajarinya. Itu hijrah belaka. Termasuk dalam hak Nabi kata umat aku ni hijrah dengan Quran, arti tak sepah isi Quran, tak sewa amal dengan Quran, tak sedengar Quran dan pelajarinya. Duk tak kata duk dengar lagu, tak dengar Quran. Tak kata. CD ada DVD ada apa dah, buka lagu, bukan nasib, buka apa, tak buka Quran. Hijrah dah. Hijrah dah. Berpaling mana? Tinggal Quran, tak saya dengar, pergi dengar kepada yang lain. Seperti mana syair-syair, lagu-lagu lah, atau perkataan-perkataan lain, atau nyanyian-nyanyian, ajaran-ajaran yang diambil daripada yang lain. Kesemuanya adalah dianggap hijratul Quran. Itulah Ibnu Katsir kata hakikat hijrah Al-Quran. Waliyadzubillah. Ini ada dek kita lah. Dek kita. Nah, kerana boleh rahmat la'allakum turhamun. Yang kedua, menambah iman, zadatuhum imana. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Kita dengar Quran, iman tambah. Orang iman, orang beriman. Nah, wa idza qura'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Boleh rahmat. Bon dengan Quran Tuhan tu rahmat mari kita. Rahmat. Lagi pula hasanatul mudha'afah dalam ayat lain Tuhan bertambah pahala kita. 3. Orang dengar Quran boleh rahmat, tambah iman, boleh pahala. Ada orang siap nak tu ya kat kita ni. Tengok hak akhir. Saya ambil satu kitab, saya baca satu kitab 10 perancangan barat dalam usaha untuk menghancurkan umat Islam. Ada 10 rancangan, 10 kerongkan daripada Europe untuk nak menghancurkan umat Islam. Ada 10 rancangan. Saya ambil rancangan yang kedua. Rancangan yang kedua daripada 10 dalam nak menghapuskan umat Islam, nak menghancur umat Islam, dia kata menghapuskan Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa seni kata lagu perang daripada bahasa Itali. Orang Europe, Itali, dia buat satu lagu bahawa mereka akan berjuang sekuat tenaga untuk mengkikiskan Al-Quran. Dalam karya lagu, dalam lagu ya tu isinya tujuan kita hari ini buat lagu mana nak kikiskan Al-Quran.
Kerana kafir barat memandang Al-Quran sebagai sumber asasi kekuatan muslimin. Mana orang kafir dia tahu ada kekuatan yang ada dalam Quran. Bila umat Islam duk baca Quran, duk ngaji isi Quran, duk amal Quran, maka di situlah jadi sumber humi sebab daripada kekuatan umat orang Islam. Sebab tu dia akui oleh satu lagu seorang bekas menteri Itali lah, nama Gladstone dia katakan, selagi Al-Quran wujud, maka selama itu bangsa Eropah tidak dapat menguasai Timur. Bahkan Eropah sendiri tidak akan aman. Ni kata Gladstone ni bekas menteri dia Itali. Dia kata selama mana Quran duk ada di tangan orang Islam duk baca Quran, duk pakat ngaji tafsir, duk pakat kaji isi dia, selama itulah kita orang Europe ni tidak dapat menguasai Timur ni, Tawan Ok Kelang. Nah, tak boleh nak menguasai. Bahkan Eropah, negeri Europe diri pun tidak akan aman, tak selamat. Begitu juga bekas gubernur Perancis di tanah jajahan Arab selepas pada perang dunia itu, orang Arab itu dijajahi oleh Perancis, khususnya di negeri Jazair, negeri sebelah tu, Jazair, Maghribi, Tunisia, Libya. Dalam 100 tahun ulangi dia, selepas pada 100 tahun dia boleh menjajah umat Islam. Dia katakan, dia kata mesti kita lenyapkan Al-Quran berbahasa Arab daripada orang-orang Jazair, orang Algeria. Kita buangkan bahasa Arab daripada lidah-lidah mereka. Jangan orang Arab tu pandai kecek Arab. Jelas. Akhirnya kita dapat menguasai mereka. Ini ucapan kata-kata daripada orang Eropah yang tahu isi Quran. Saya kutuk dia kata dalam karya kita ya. Apa boleh orang Eropah yang kata lagu ni? Gladstone dia orang Itali. Nah, semua folk Europe sepakat kata kalulah Quran duk ada di tangan orang Islam. Orang Islam duk baca Quran, duk kaji isi Quran, nak buat amal dengan isi Quran, lama itulah kita negeri Eropah ni tidak akan aman, dan ketika itulah kita tak boleh jajah, tak boleh menguasai orang Arab. Kata saya kutuk, dia kata kerana hikmat Rusia isi yang ada dalam Quran dipahami oleh orang-orang Eropah. Orang Eropah yang reti isi Quran. Sedangkan kita orang Islam tak faham. Kita orang Islam hendak baca Quran, hendak ngaji isi Quran, tak faham tujuan Quran dan jauh daripada nak beramal dengan Quran. Maka dengan sebab itulah hari ni jatuh lebih. Lepas ada tu jatuh negara Arab semua tu asal mula berapa negeri ya. Sudah dia jajah, patutnya nak mereka ya bagi sikit-sikit halu-halu. Negeri halu. Cik-cik sikit orang pakat mereka. Yang mudah. Dia panggil dasar fa Eropah, dia kata farriq, kita pecah dulu orang Arab. Pecah orang Arab, nak boleh pecah orang Arab tu tak ada cara lain menjauhkan Quran dengan hidup mereka. Jangan mereka mempelajari Quran, kalau dia duk baca pun jangan dipahami isi Quran. Selama mana dia tak faham Quran, tak reti isi Quran, lama itulah dia farriq, pecah. Boya pecah wa yusad. Kita boleh mengetah dia. Waliyadzubillahi min dzalik. Nyatu boleh hoyak. Nah. Sebab tu hari ni kita tahu satu hadis yang lain, bagi orang hafal, kelebihan Nabi kata bagi orang hafal Quran. Orang hafal Quran, seorang anak yang hafal Quran, hak tadi Nabi kata dia pandai baca, sudah baca dia buat amal dengan isi Quran, boleh pakai mahkota atas ibu bapa dia. Satu hadis yang lain Nabi kata pia ada seorang anak dia hafal Quran 30 juz, 30 dada dia buat amal dengan Quran, dia boleh bersyafaat. Dia kiamat esok tu tanya, siapa yang hafal Quran? Panggil seorang hafal Quran. Mana ada dak keluarga kamu yang ada lain dengan aku?
So bawa 10 orang daripada ahli hak wajib dah masuk neraka, waktu baik daripada neraka pergi masuk syurga. Dengan seorang hafal Quran. 30 juz. Masya-Allah. Ya dua yang Nabi jamin, orang hafal Quran itu boleh syafaat waktu baik orang daripada ahli neraka kepada syurga. Yang kedua orang mati syahid. Seorang mati syahid, nah 70 orang daripada keluarga yang dalam neraka boleh pergi syurga. Itu ya. Orang lain Nabi tak jamin. Sebab itulah hari ni usaha kita sendiri boleh baca Quran, sudah boleh baca. Nabi kata sebaik-baik manusia khairun nas, sebaik-baik orang yang ada atas muka bumi ini, tak ada dah lebih baik daripada dia. Man ta'allamal Quran, orang yang ngaji Quran, wa 'allamahu, sudah yang ngaji dia pandai dah ngajar orang lain kata. Engkau zaman Nabi SAW, maha orang ngapa Quran. Seorang tina perempuan sejarah ya, seorang sahabat, orang tina perempuan sahabiah, dia kata ya Rasulullah, saya ni gini-gini ya, dia ni ada gitu. Saya nak serahkan diri Rasulullah, diri saya kepada Rasulullah. So carilah mana-mana lelaki supaya kahwin dengan dia. Nabi terima. Nabi tanya perakak, sahabat-sahabatku semua ada dinah ni, biar katik nak kahwin, tak ada isteri lagi, sama ada isteri nak isteri yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang lebih dapat lah, atau tak ada lagi. Ada seorang ni, orang sahabiah ni mai serah kat aku ni. Seorang tu mari, ya Rasulullah, saya